Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, buangkanlah simpulan yang terdapat pada lidahku, yafqahu qawli, semoga yang mendengar dapat memahami akan kata-kataku. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ويا حليم خلقنا بخلق الحلم. Kita menyambung siri kuliah kita dalam pengajian daripada pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Malam ni kita sampai dalam silsilah pengajian kita pada muka surat ke-53 dalam bab yang ke-35, hadis ke-46 dalam Kitabul Iman. Masih lagi dalam Kitabul Iman, bab ittiba'ul janais minal iman. Bab ittiba'ul janais minal iman. Bab mengiringi jenazah-jenazah ke perkuburan itu sebahagian daripada iman. Bab mengiringi jenazah ke perkuburan itu sebahagian daripada iman. Masih lagi dalam penjelasan yang kita boleh faham daripada tajuk-tajuk yang dibawa oleh Al-Imam Bukhari ini, menunjukkan bahawa iman kita itu terzahir melalui amalan, tergambar melalui amalan. Qala haddatsana Ahmad bin Abdullah ibn Ali al-Manjufi qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Aufun 'anil Hasan wa Muhammadin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain kullu qiratin mislu Uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin tabi'ahu Uthman al-Muazzin. Qala haddatsana Aufun an Muhammadin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Maksudnya Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi telah menyampaikan kepada kami. Katanya Rauhun telah menyampaikan kepada kami, katanya Aufun telah menyampaikan kepada kami daripada Al-Hasan, dan Muhammad daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengikut jenazah seorang muslim, manittaba'a janazata muslim, sesiapa yang mengikut jenazah seorang muslim kerana didorong oleh keimanan dan mencari pahala. Setengah terjemah, kerana benar-benar keikhlasannya. Wahtisaban itu, ihtisaban itu benar-benar keikhlasan dia nak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia berada bersama jenazah hingga menyembahyangkannya dan mengkebumikannya. Ini kelebihan dia. Bila seorang itu mati, kan,
Satu daripada kewajipan kita seorang Muslim ialah mengiringi jenazah ke perkuburan. Ada 6 yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila diminta nasihat, kita bagi nasihat. Apabila sakit, kita menziarahinya. Apabila dia beri salam, apabila bertemu, kita beri salam. Di antaranya juga ialah berkenaan dengan kematian ini. Disebut dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi bukan sahaja Nabi sebut kewajipan itu, malah Nabi gambarkan dalam hadis ini dengan ganjaran yang besar. Maka kata Nabi, maka sesungguhnya orang yang tadi berada bersama jenazah, menyembahyangkan jenazah, mengkebumikan jenazah, tanggungjawab terhadap orang yang meninggal ni, ataupun tanggungjawab orang yang hidup terhadap jenazah ada 4. Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan. Itu tanggungjawab dia. Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan. Daripada 4 perkara itu, dia disimpulkan dalam 2 perkara, iaitu menyembahyangkannya dan mengkebumikannya. Maka sesungguhnya dia akan pulang membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat besarnya seperti bukit Uhud. Dan sesiapa yang menyembahyangkan jenazah itu, kemudian dia pulang sebelum dikebumikannya, ada hal lain kot, dia sekat boleh semayang je, maka dia akan pulang membawa pahala 1 qirat. Osman Al-Muadzin telah mengikut katanya Auf telah menyampaikan kepada kami daripada Muhammad, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya. Hadis ini juga ada kaitan, sebagaimana kita sebut tadi, ialah gambaran bahawa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bila berlakunya sesuatu kematian, dia ambil cakna, dia ambil hal dengan kematian tersebut. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan yang besar. Tambahan pula kita lihat hari ini gambaran sebenarnya kemuliaan seseorang itulah pada kematian dia. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-a'malu bil khawatim. Amalan-amalan seseorang itu dinilai pada penghujung dia. Macam mana dia menghabiskan hidup dia, kesudahan hidup dia. Sebab itulah kita orang Islam bila berlaku ataupun kematian ini satu benda yang sangat besar bagi kita. Bukan sahaja ianya sesuatu yang menentukan selepas daripada itu, malah Rasulullah SAW memberi galakan untuk kita memberi keutamaan kepadanya. Nabi sebut mendapat pahala 2 qirat. Digambarkan dengan qirat itu adalah bukit Uhud. Tuan-tuan biasa pergi Mekah, pergi Madinah, pergi buat umrah, boleh gambarkan macam mana betapa besarnya bukit Uhud. Tuan-tuan agak berapa kilometer panjang bukit Uhud tu? Ada pernah tanya ustaz-ustaz, tuan-tuan biasa pergi umrah lah, tak pernah tanya berapa kilometer agaknya bukit Uhud tu, yang Khalid Al-Walid boleh pusing tu masa berlakunya perang Uhud tu? Bukan 8 kilometer ke tuan-tuan? Cuba cek balik. 7 ke 8? Tu cek balik, Google semula lah, maklumat saya dapat. Jadi tuan-tuan bayang, dan memang Rasulullah banyak buat perumpamaan dengan bukit Uhud ni. Satu ketika dalam hadis yang lain Nabi kata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini bukit yang mencintai kita, kita mencintai dia. Oleh kerana di situ berlakunya syahidnya 70 orang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah pak saudara yang Nabi paling kasihi, Hamzah. Jadi memanglah bukit Uhud ini suatu tempat yang sangat ada sentimentalnya, kalau kita nak istilahkan begitu, pada Rasulullah SAW. Nabi akan suka pergi ziarah di bukit Uhud, mengenangkan peristiwa Uhud, perang Uhud yang berlaku, Ghazwat Uhud
yang mengorbankan banyak sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pasukan-pasukan pemanah yang ingkar kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni pula Nabi gambarkan pula kelebihan dia. Kelebihan dapat pahala sebesar bukit Uhud. Tu dia sama sekali begitu. Siapa yang pergi sampai semayang saja dapat satu, mana ibarat satu bukit Uhud. Pahala dia besar mana tu. Siapa yang pergi lepas semayang diikut pula sampai ke kubur. Kita tengok kan, biasanya akan dua kelompok lah. Ada orang boleh tunggu sampai semayang, ada orang akan tunggu sampai habis. Biasanya akan dapat dua kelompok manusia lah. Dan disitulah kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Iaitu gambarannya, kelebihannya, yang walaupun hadis ni nak cerita tentang, asasnya nak cerita tentang mengikut jenazah ke perkuburan itu sebahagian daripada iman. Jadi jangan kita tak ambil hal yang berkait dengan kematian ni. Jangan kita bila ada orang meninggal, bila ada orang dengar berita orang mati, tak apalah, biarlah, seboleh yang mungkin, kalau kita mampu hadir, kita hadirlah. Seboleh yang mungkin kalau kita mampu tunggu sehingga akhir pengkebumian, tunggulah kalau boleh. Raikan di samping ganjaran besar tadi, dan sememang itulah penghormatan terakhir kita kepada siapa-siapalah kawan kita ke, jiran tetangga kita ke. Itulah penghormatan yang kita boleh beri kepada dia sebelum dia melangkah ke alam yang lain. Orang perempuan sebenarnya tak salah nak pergi kubur. Cuma dia kena patuhi syarat-syarat tu lah. Cumanya dia tidak digalakkan saja. Tak digalakkan saja. Cuma nak pergi tak ada masalah, boleh pergi. Hukumnya harus. Sampai solat. Boleh. Itu lebih baik. Lebih baik. Dia tidak digalakkan lah ikut sampai ke kubur tu. Sebab biasanya akan berlaku perkara-perkara yang tak diingini lah. Yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Jadi, tapi asas kalau nak pergi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah sibuk. Kelang kabut orang nak tu dia nak pergi tengok. Masa tu lah nak tengok dalam kubur tu. Bercampur pula lelaki perempuan, itu yang tak betul tu. Pergi pula dalam keadaan tak tutup aurat, nangis pula ambuh. Jadi itu yang tak boleh. Tapi kalau sekadar nak pergi merasai suasana kematian, keinsafan, tak ada dihalangan, tak salah. Bukan kata haram. Hukumnya harus untuk pergi kubur. Syaratnya dipatuhi perkara-perkara tadi. Semayang untuk kubur tu niat untuk dapat pahala. Macam mana? Dia pergi semayang di kubur tu niat nak pahala dia tak kenal mana tu. Niat dapat pahala, tak apa. Tak ada masalah. Ambil zahir hadis tu lah. Ambil zahir tu mana nak dapat pahala, tak apa, tak ada masalah. Walaupun pahala tu pun dunia juga. Sebab tu dalam setengah terjemah dia kata kerana Allah, keikhlasan. Dia ihtisaban tidak terjemah pahala, mengharapkan ganjaran pahala. Setengah ulama dia terjemah mengharap dengan penuh keikhlasan. Memang betul mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Jadi pahala tu daripada Allah. Tak ada manusia boleh bagi pahala. Semua daripada Allah SWT. Jadi tak salah. Tak salah. Cuma orang tasawuf ni, orang yang bincang dari sudut hati ni, dia tak nak lah begitu. Dia nak dia kata itu pun makhluk. Kita kalau boleh kita nak Allah lah. Kerana Allah lah. Pun boleh juga. Tapi apakah salah kalau kita buat amal nak masuk syurga? Tak apa, tak ada masalah, boleh. Sesuai lah. Dari segi hukum asal itu sesuai, tak ada masalah. Habis. Bab khawfil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim at-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba. Wa qala ibn Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi
ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail wa yudhkaru anil Hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq wa ma yuhdharu minal israri ala nifaq wal asyan min ghairi taubatin liqauli Allahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya bab ketakutan orang mukmin daripada tersia-sia amalannya tanpa disedari olehnya. Orang mukmin ni sifat dia ada dia ada dipanggil bainal khaufi war raja, di antara gerun dan mengharapkan. Kenapa bimbang amalan dia tak diterima oleh Allah tanpa dia sedari. Ini sikap yang kena ada pada kita. Habis lepas pada sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, sebab tu kita dia minta Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, istighfar, bimbang Allah tak terima amalan kita tu. Kena ada sifat begitu. Orang mukmin dia sentiasa dalam keadaan orang Kelantan kata gerba semua. Dia rasa bimbang. Kena ada kebimbangan tu. Ini disebut khaufil mukmin min an yahbata amalu wa la yudit. Tanpa dia sedar. Bimbangnya kita tak sedar tu, bahawa amalan kita ni tak diterima oleh Allah SWT. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi tu. Apa ni, hum wa hum yahsanuna un yuhsinuna sun'a. Ayat itu sebelum awal itu. Allahumma salli ala Muhammad. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa mula tu? Hujung sekali lupa pula. Alladzina Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula saya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka bahawa dia dah buat benda yang terbaik. Apa dia muka depan itu dalam surah Al-Kahfi di ujung-ujung tu. Nak sebutnya ialah jangan sampai kita dalam keadaan kita rasa lega dah, okey dah ni. Kita kena sentiasa bimbang, takut-takut amalan yang kita buat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan orang mukmin pada tersia-sia amalannya tanpa disedari olehnya. Dan kata Ibrahim At-Taimi, aku tidak bentangkan perkataanku di atas amalanku, melainkan aku merasa bimbang menjadi seorang pembohong. Dia bimbang. Takut dia menjadi orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran juga sama. Hasiban nas an yaqulu amanna, bukan hasiban nas, apa ni, dalam surah As-Saff, apa tak hadir malam ni belaka ni, subhanallah. Dia beramal dalam keadaan dia Allah, dia bimbang, dia kena ada kebimbangan itu. Dalam surah As-Saff Allah sebut orang yang dia berkata benda yang dia tak buat, dia bimbang tu. Dia kena ada kebimbangan tu. Allah sakabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bila dia berkata sesuatu yang dia tak buat. Jadi itu sifat orang mukmin. Kena ada begitu. Sebab itu disebut oleh Ibrahim At-Taimi tadi, aku tidak bentangkan perkataanku di atas amalanku, melainkan aku merasa bimbang menjadi seorang pembohong. Bohong kenapa? Cakap je tapi tak ada buat pun. Nauzubillah. Dan ujar Ibnu Abi Mulaikah, aku sempat menemui 30 orang sahabat Nabi SAW. Ini di antara Ibnu Abi Mulaikah ni di antara kibari tabi'in, iaitu tabi'in. Orang kata, bila sebut kibari tabi'in ni orang besar lah, orang hebat lah di kalangan tabi'in. Sahabat lepas sahabat tabi'in. Ibnu Abi Mulaikah ni di antara tabi'in yang besar, sebab dia bertemu dengan banyak, disebut situ 30 orang. Dia sempat bertemu dengan Asma, dia sempat bertemu dengan Ummu Salamah, dia sempat bertemu dengan Uqbah. Itu Ibnu Abi Mulaikah ni. Dia kata aku sempat menemui 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semua mereka takutkan nifaq berlaku kepada diri mereka. Ni sahabat Nabi SAW bimbang. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di antara sahabat yang kalau ikut kata ayah bimbang lah, orang dijamin syurga, tapi dia pun bimbang juga. Umar Al-Khattab. Kita dah cerita dah banyak kali bagaimana sahabat Nabi seorang ni, iaitu Huzaifah ibn al-Yaman, orang yang diberikan kelebihan memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dia ada senarai nama munafik, Huzaifah bin Yaman. Waktu bila zaman Sayyidina Umar, digunakan kesempatan dia sebagai khalifah, dipanggil Huzaifah. Dia tanya Huzaifah, wahai Huzaifah, demi Allah, aku nak tanya kamu ni, aku ni termasuk dalam senarai munafik ke tidak? Tu Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Padahal dah dijamin syurga dah dia tu. Dia pun tanya, boleh tak yakin lagi dengan diri dia. Tu nak tengok. Kalau kita hari ni, aku hebat dah. Balik Mekah dah. Balik Mekah dah dia kata. Baru balik Mekah rasa hebat dah. Padahal pergi Mekah tu bukan jumpa penjahat. Jadi tu tak kena tu. Jadi Umar tanya bila kata Abu Huzaifah, Umar, kamu tak termasuk dalam senarai itu, dan aku takkan bagi tahu dah orang lain selepas daripada kamu, sebab aku dah janji dengan Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Umar panggil lagi Huzaifah bila dia dah lantik esko lah kita kata, maknanya gubernur dia, barisan-barisan orang yang dilantik untuk memegang amanah di tempat-tempat tertentu, gubernur. Umar panggil Huzaifah, tunjuk senarai kat dia. Ni Umar dah lantik ni, dah buat pelantikan dah ni. Dah tengok senarai ni. Umar tu bukan Ustaz Syahrul ni, Umar. Maknanya dengan qiyamulai dia, dengan maknanya hebat dah tu. Kata Huzaifah, ada dalam senarai kamu ni munafik. Tu. Dia rombak balik. Rombak balik. Sebab Huzaifah dah janji tak nak bagi tahu. Dia rombak. Rombak balik, tunjuk sekali lagi kat Huzaifah. Ada tak senarai? Huzaifah tengok. Kali ni tak ada. Tentu bayangkan. Nak cerita halusnya munafik ni. Allah, sifat nifak ni. Lepas tu kita kena bimbang. Tak kira siapa lah. Itu zaman Sayyidina Umar. Sehebat-hebat Umar pun berlaku. Dan kita baca kisah masyhur Hanzalah sendiri. Bimbang je dia dengan sifat munafik ni. Satu hari Hanzalah menjerit, nafaqah Hanzalah. Telah munafiklah Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Abu Bakar dengar, kenapa pula ni? Kamu kata kamu munafik ni, kenapa pula? Kata Hanzalah, aku waktu duduk depan Nabi, dengar Nabi buat kuliah, Nabi cerita tentang kiamat, Nabi cerita tentang syurga, aku sampai mengalir mata. Terkesan tu, nitik mata. Dia hati lembut Hanzalah ni. Tapi bila aku balik rumah dan jumpa isteri dan jumpa anak-anak, dah aku bergurau, dah apa semua, aku lupa dah tangisan aku tadi di depan Nabi tadi. Jadi aku dah munafik lah, kata Hanzalah. Munafik dah aku. Bila Hanzalah cerita, Abu Bakar kata, aku pun macam tu juga. Kalau gitu aku pun munafik juga ni. Kena tanya Nabi ni, macam mana ni? Aku pun sama macam tu. Lalu mereka berdua bersepakat pergi jumpa Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi pun bagi tahu, ya Hanzalah, sa'atan. Jadi ada masa dia. Memanglah sifat manusia biasa tu begitu. Bila kita duduk dalam majlis zikrullah, kita duduk dalam majlis ilmu, hati kita sentiasa teringat. Yalah, kadang-kadang ada mari, kadang-kadang Rasulullah dalam penyampaian dia, ada masa Rasulullah memang menyebabkan para sahabat menangis. Kadang-kadang ada menyebabkan sahabat rasa takut sangat. Ini cara Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dalam kuliah-kuliah baginda. Jadi memang begitu sifatnya. Tapi ialah, sebagai manusia biasa, tak salah kita nak bergurau senda, tak salah ada masa kita nak bersenyum, bukanlah maknanya sekata orang mengaji agama ni muka Allah mendung je kan. Ingat mati. Betul, tak salah tu. Tapi maknanya bukan itulah yang dikendaki.
Saatan, ada masa kamu nak bergembira, nak pergi berlari di pantai, nak menjerit, ikutlah, tak apa, tak ada masalah. Tengah pantai, tak ada orang marah. Hak orang marah tu dalam masjid jerit. Kan? Tepi pantai tu nak menjerit, tak apalah. Kan? Dalam hutan jerit lah, kuat mana apa. Kan? Jadi nak ceritanya, saatan. Tapi Nabi sebut awal tu, lau tadumu, kalau kamu sentiasa dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kamu berada, la safahatkumul malaikah, malaikat akan datang bersalam dengan kamu. Itu disebut dalam hadis yang sahih. Saya nak sebut balik pada tadi ialah sifat munafik ini, para sahabat Nabi SAW dalam gambaran mereka sangat bimbang. Mereka sangat bimbang, mereka terkena dengan sifat ini. Betul lah sebagaimana disebut oleh Ibnu Abi Mulaikah ini, bila dia bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW, semua mereka sangat bimbang dengan sifat nifak ini. Yang ini yang nak kita belajar. Bila kita bincang dalam bab iman ni, kita sebagai orang beriman, kena ada satu sifat dalam diri kita ni, bimbang, takut-takut kita ada sifat munafik. Sifat munafik. Sifat berpura-pura. Dah, cakap, nak gelong semua. Kadang-kadang nak gelong, semua nak kona je kalau bercakap. Kan? Kalau kita, apa lagi, beri amanah tu, ada benda Allah tuan-tuan zaman sekarang ni bimbang. Kan? Amanah, apa lagi? Soal amanah, soal bercakap, soal bergaduh. Kan? Kelahi melampau. Kan? Benda sikit je, melampau. Itu di antara sifat-sifat munafik. Tiada seorang pun di antara daripada mereka berkata bahawa dia di atas iman, Jibril dan Mikail. Dan disebut daripada Al-Hasan, tiada takutkan nifak melainkan orang yang mukmin, dan tiada merasa aman daripada nifak melainkan orang yang munafik. Tu kena ada sentiasa rasa malu, Allahu Akbar. Kan? Kalau kita berasa aman je tu, tu masalah lah tu. Kan? Berasa selesa je dengan kita punya amalan kita. Tak? Berasa selesa, tak ada benda dah, aku ni kira. Kan? Selesai dah lah. Kan? Kita kira tak ada benda dah. Semayang dah. Kan? Maknanya sedekah memang dah buat dah. Tak ada benda dah, aku ni kira ahli syurga lah kot. Kan? Kadang-kadang ada orang begitu. Ada orang begitu. Kan? Dia kira dia dah banyak haji, dia kira dia dah semayang bang, selesai dah. Kan? Selesai lah kira. Tunggu mati lah kata. RTM lah, rehat tunggu mati lah kot, dia kata. Dia tak fikir lah masalah orang apa semua, dia tak ada. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Orang beriman dia ada marah sesama. Kan? Sebab tu setengah-setengah yang kita jumpa yang mari tu, kan? Walaupun kita tengok dari sudut amalan dia, dari sudut hebatnya dia tu, tapi Allah dan mari dia cerita tu menitik air mata dia. Kan? Dia berasa tu. Ini ciri orang beriman. Kan? Kadang-kadang kita dengar ada orang cerita orang masuk Islam, kan, dalam radio. Maknanya dia bercakap tu dengan rasa Allah menyesalnya hak dia dulu ni buat tak beriman, cerita kan. Tapi maknanya sampai dia rasa tu kebimbangan tu masih ada. Tuhan terima dak amalan aku sekarang ni. Tuhan terima dak amalan aku sekarang ni. Kebimbangan tu tak ada sampai sekarang. Itu tanda seseorang tu ada iman sebenarnya. Kan? Sebab tu disebut bahawa tidak akan merasa aman daripada nifak melainkan orang munafik. Tiada takutkan nifak melainkan orang yang mukmin, dan tiada merasa aman daripada nifak melainkan orang yang munafik. Dan bab perkara yang diperingatkan tentang sikap berdegil di atas nifak, dan derhaka tanpa bertaubat, kerana firman Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibat. Daripada surah Ali Imran ayat 130, walam yusirru ala ma fa'alu hum. Ini sebahagian daripada ayat surah Ali Imran ayat 135 tu. Kalau di awal tu Allah sebut cerita tentang orang yang
bila dia buat dosa dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sehinggalah sampai kepada ayat bila mana dia alladina isa azabahum apabila mereka ni buat maksiat saja zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ayat dia tu. Mereka ni bila buat dosa segera bertaubat pada Allah SWT. Dia tak tangguh. Ciri-ciri orang yang Allah tak terima taubat ni dia suka tangguh. Orang yang Allah terima taubat, ciri-ciri dia bersegera. Buat dosa, sebab tu kita kena ada yang bila Nabi sebut kana Rasulullah SAW yastaghfiru fi kulli yaumin 70 marrah fi riwayatin mi'at marrah tu kita kena buat. Setiap hari Nabi beristighfar 100 kali paling kurang, riwayat kata 70 kali. Kena buatlah. Astaghfirullahalazim, kena buat. Jadi keamalan kita. Jadi keamalan kita. Kalau kita kira sehari 100 kali, sebulan apa? 3,000. Setahun 36,000. Jadi buat. Kalau kita nak kira tu lah, sehari 100. Tak? Ke banyak 100? Sikit. 100 pun tak boleh, tak tahulah kita ni. Tu kira paling tak tahu nak kata. 100 kali. Istighfar. Sebab itu tandanya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Hanya saja taubat yang diterima oleh Allah SWT ni apa dia? Orang yang buat dosa dalam keadaan jahil. Bijahalah. Jahalah tu maknanya para ulama tafsir sebut ialah dia terpengaruh dengan hasutan syaitan dan dia terpengaruh dengan hasutan nafsu dia. Itu bijahalah. Bukan makna dia tak tahu. Kadang-kadang orang buat dosa dia tahu. Kita ni banyak buat dosa, kita tahu benda tu dosa tapi buat juga. Jahalah maknanya kita terpengaruh dengan hasutan syaitan. Bijahalah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia terus bertaubat dalam waktu yang hampir. Jadi antaranya ialah sebagaimana diajar oleh Nabi SAW tadi, kita lazimkan diri setiap hari 100 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Tadi bab saja. Dan dibawa perkataan-perkataan daripada ulama-ulama tadi, tabi'in tadi. Qala haddatsana Syu'bah an Zubaidin qala sa'altu Aba Wa'il anil Murji'ah faqala haddatsani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maksudnya Muhammad bin Ar'arah telah menyampaikan kepada kami, katanya Syu'bah telah menyampaikan kepada kami daripada Zubaid. Katanya aku bertanya Abu Wa'il tentang perkataan golongan Murji'ah. Murji'ah ni dia golongan yang satu daripada golongan yang kita kata sesat di zaman selepas daripada zaman Nabi SAW lah. Dan kalau kita lihat Abu Wa'il ni pun dia wafat pada tahun 90. Ada riwayat dan disebut di dalam huraian Ibnu Jarir atau Ibnu Hajar Asqalani ni, dia meninggal pada 99 Hijrah. Ada riwayat kata 82 Hijrah. Jadi maknanya Murji'ah ni timbul sebelum pada tu lagi. Golongan yang disebut dia letakkan bahawa iman ni cukup sekadar dengan tasdiq bil qalb. Dia tak ambil hal. Batu-batu bab ni dibawa nak menceritakan bahawa iman ni bukan sekadar tasdiq dia dengan amal. Tidak sekadar kita membenarkan dengan hati. Tak cakap pun tak apa. Itu kalau Murji'ah. Jadi lalu dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepada aku bahawa Nabi SAW telah bersabda, memaki orang Islam itu adalah perbuatan fasik. Sibabul muslim fusuq. Memaki orang Islam itu, kata keji kepada orang Islam, perbuatan fasik.
dan membunuh orang Islam adalah perbuatan kufur. Perbuatan yang kufur. Macam amalan itulah, dia tidaklah membunuh tu sampai menjatuhkan dia kepada kafir. Perbuatan tu, kena faham tu perbezaan dia. Jadi memang bab ini dibawa ataupun hadis-hadis ni nak menggambarkan menolak fahaman Murji'ah ni. Iman itu dilihat pada amalan, bukan sekadar iman itu hanya kita kata ya dalam hati aku beriman. Kan selalu orang berhujah, saya ni tak pakai tudung tapi hati saya baik, hati saya bagus, dia kata. Salah tu, ada orang macam tu. Jadi itu salah satu bentuk. Kita tak sebutlah Murji'ah, dia tak faham pun Murji'ah tu benda, tapi kadang-kadang begitulah, dia nak lari daripada dia punya kewajipan tu, dipanggil alasan lah, alasan. Ni kenapa tak nak tutup aurat ni, kenapa ni, tak apalah, itu kulit dia kata, yang penting dalam saya bagus. Itu makna dia kira iman dia tasdik saja, tasdik saja dalam hati sudah, tak payah nampak pada amalan. Itu tak betul lah, tak betul. Itu salah satu pahaman yang sesat lah, sesat tu benar tu, tak betul lah tu, kena betulkan balik pahaman dia. Dia jahil dalam memahami itu. Kalau dah beriman, macam kita sebutlah, kalau kita beriman, beramal lah. Tak, bila kita makan nasi, bukan kita makna makan nasi saja, makan nasi sekali dengan lauk lah, tayur lagi ada, gitu. Jemput makan nasi, jamu nasi je dah, awak tak minta lauk. Dia kata, dah, kalau orang macam ni yang kata iman, dia kata penting hati saya bagus, kita jamu dia nasi saja. Kita jamu dalam rumah kita, dah awak kata tadi hati saja bagus kan. Ni ambil, saya panggil awak nak jamu nasi, bukan nak jamu dengan lauk sekali. Jadi begitu ya. Dia faham, tak apa. Tak faham, kita halau balik lah macam mana. Jadi bila beriman, beramal lah. Jadi bila kita kata saya jamu awak nasi itu, mana bukan jamu nasi saja. Lauk ada, sayur ada, sambal ada belaka lah. Tapi sebut jamu nasi je lah. Begitulah dengan iman tadi. Akhbarana qala akhbarana Qutaibah, hadis 48. Qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaidin an Anas qala akhbarani Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri fatalaha rajulan minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum iltamasuha fi sab'i wat tis'i wal khamsi. Maksudnya Qutaibah bin Sa'id telah mengkhabarkan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami daripada Humaid, daripada Anas, katanya Ubadah bin Samit telah mengkhabarkan kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menceritakan tentang malam Al-Qadar. Tiba-tiba dua orang lelaki Islam telah bertengkar. Lalu baginda berkata, ni rugilah. Kalau ikut kan Nabi keluar tu nak cerita dah, nak beritahu dah bila itu Qadar ni. Tiba-tiba bila tengok Allahu Akbar, ada orang bertengkar. Tengkar pula depan Nabi SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah larang. Kita kadang jelah setengah-setengah orang dia dia disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, Allahumma la tudrikuni zamanun la yuttaba'u fihimul halim wala yustahya minal halim atau kama qala. Ya Allah, jangan kau sampaikan aku pada satu zaman orang alim ni tak diikuti, orang yang lemah lembut, orang yang akhlak mulia ni orang tak hormat. Itu zaman Allah kan. Kita orang masjid, orang suruh, orang ni orang tak hormat. Nah, dia nak cakap, yalah kadang-kadang kita depan
Minta maaf cakap kadang-kadang tak. Hak jenis merokok kalau ada merokok tak. Depan-depan kita nak merokok. Tak ada hormat. Rasa nak ambil rokok tu ramai sumbat mulut tu kan. Tapi sabarlah kan. Kadang-kadang kat masjid tuan-tuan, kat masjid, kat kubur. Allahu akbar. Saya kadang-kadang tak ada. Allah, sedih tengok kan suasana masyarakat kita, dia tak ada hormat. Ini yang disebut dalam hadis tadi ni. Kan? Maknanya Allah angkat kerahmatan tu. Sebab orang tengkar tadi. Kamu duduk dekat di masjid Nabi, dalam masjid. Kan? Dalam masjid nak bincang jangan sampai. Tu kata tadi kalau tepi pantai dalam hutan, jeriklah. Masjid dia ada cara dia, ada kaedah dia. Kan? Tak boleh sebarang-barang. Kan? Ni antaranya berlaku kepada akhirnya Allah angkat. Tak cerita bila berlakunya Lailatul Qadar. Sebab bila mana ada dua orang lelaki Islam telah bertengkar. Ni sahabat Nabi lah ni, bukan orang lain dalam masjid Nabi. Cuma dia, cara riwayat hadis tu nak jagalah tu. Saya cuba tengok juga tadi siapa suruh sahabat tu tapi tak disebut. Dia senyap siapa dia tak sebut. Suruh sahabat tu. Macam bila Nabi jemput sahabat-sahabat waktu Nabi menikah dengan Zainab. Nabi jemput malam tu Nabi sembelih kambing lah. Kan? Yang sahabat ni pergi borak kat rumah Nabi sampai ke malam. Dah makan balik lah kan. Oleh kerana dia seronok tu borak sampai ke malam, sampai Nabi pun rasa susah hati. Turun ayat Quran. Tegur sahabat Nabi ni. Dah lah balik lah. Dah lah kamu dah jamu balik lah. Sudah ni tunggu sembang pun sampai ke malam. Walaupun rapat setengah kawan-kawan kita kan. Bila kita pergi ziarah betul. Kalau memang tuan rumah tu suruh kita beria, tu tak apalah. Setengah tu dia, yalah dia macam orang kata manis mulut. Orang Melayu kita manis mulut. Faham-faham lah balik-balik lah kan. Malam dah ni. Pukul 11 dah weh. Kan. Tak balik lagi. Jadi Nabi tak sebut pada sahabat. Bila turun ayat Quran. Allah turunkan ayat Quran. Nabi segal lah nak sebut. Nabi dah letih. Kan. Nak layan siang apa semua, tiba-tiba bila dah lepas jamu kamu sembang lagi situ. Penjelbat. Mungkin masa tu jelbat lah ke. Jadi ini kita kata akhlak yang sangat indah yang ditunjukkan dalam keluarga Nabi dalam dengan para sahabat. Cantik kita tengok. Kena memahami. Kan? Kawan ni faham, dia guna bahasa yang baik. Duduk tak apa. Kan? Kita pun tengok dah pukul 11 dah. Dia kan. Fahamlah, memanglah dia takkan dia kata balik. Kan? Takkan dia nak kata begitu. Kan? Kita memahami tu keindahan akhlak tadi tu. Yang ni dia dengan bahasa manis dia, tak apa minum lagi dia tolong bubuh air lagi, padahal dia nak suruh balik tu, dia suruh bubuh air tu. Kan? Tapi yang kawan ni tak faham. Supaya orang Arab lah. Tapi orang Arab dia bagus. Orang Arab ni satu kelebihan dia mula kita datang tu dia jamu kopi. Dan bila dia jamu syai tu, dia jamu teh tu, lepas jamu teh tu kena balik. Jangan tunggu lagi. Itu isyarat suruh balik. Kalau lepas minum syai tu nak tunggu kopi pula, tu tu nak kena tu kan. Tak faham. Mudah faham. Bila lepas jamu syai, lepas jamu teh tu, balik lah. Maknanya dia nak suruh balik tu. Tu maknanya tak cakap lah, tapi orang boleh faham. Itu bagus juga. Kita orang Melayu ni macam mana cara dia? Nak bagi ajar sikit kan. Kena ada. Supaya faham suruh balik kan. Contohlah. Tapi kalau kawan-kawan rapat tu cerita lain kan. Nak ceritakan dalam suasana biasa kan. Ada yang tak faham tu. Saya sebut tadi kenapa balik pada tadi. Nak cerita kadang-kadang menyebabkan rahmat Allah terangkat. Kita pergi ziarah niat baik kan. Niat nak membuka silaturahim. Tiba-tiba kadang jadi gaduh, jadi tak puas hati, mengumpat pula lepas tu. Lah. Aku dah di tuan-tuan rumah hidang benda-benda yang ada je. Sembang-sembang cerita benda tak ada pula. Kan? Jadi mengumpat pula tu. Kan? Macam kita bagi pinjam duit kawan kita lah, niat nak tolong dia. Nyuruhnya tak bayar pula. Aduh, sakitlah jiwa. Kan? Kita nak tolong dia. Nyuruh saya diuji begitu. Kita bagi kawan kita ni, pakailah kereta dulu. Kita sambung bayar sudahlah. Nyuruh tak bayar sampai ke sudah. Tuan-tuan nak sabar tu. Nak lupakan dia tak bayar tu. Kan? Allahu Akbar.
Kalau tak ingat ke hadis Nabi kata kelebihan sedekah tu, oh tuan-tuan, memang jadi nak bergaduh. Walaupun orang yang paling rapat dengan kita, tuan-tuan tolong orang rapat ke tak rapat? Orang rapat lah, orang percaya ke tak percaya? Orang percaya lah. Tiba-tiba kita jadi paling tak percaya pula ke dia. Itu ujian dia. Kan? Kalau itu suasana yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, balik pada tadi. Bila Nabi sebut, bila sahabat tu dalam keadaan bertengkar, lalu baginda berkata, sesungguhnya aku keluar untuk menceritakan kepada kamu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memang lebih baik daripada 1000 bulan, malah kelebihan ni semua orang tahulah, yang ada hanya pada bulan Ramadan. Tetapi si Anu dan si Anu telah bertengkar, lalu tugas penyampaian berita itu diangkat. Tu ingat tu. Semoga jika tidak diangkat, tentulah ia lebih baik untuk kamu. Dalam satu huraian para ulama lain diterjemah, maknanya semoga yang Allah bila terangkat itu mungkin lebih baik bagi kamu. Dalam terjemahan Jakim ni disebut bahawa kalau tak diangkat mungkin lebih baik. Itu ada dua huraian pandangan ulama di situ. Bila Nabi sebut wa asa an yakuna khairan lakum tu, apakah Nabi merujuk kepada dirahsiakan itu lebih baik? Ada yang kata begitu, ada yang kata kalau Allah SWT aku bagi tahu tadi, itu mungkin lebih baik bagi kamu. Mana ada dua pendapat para ulama di situ. Kalau dalam terjemahan sini dia merujuk, mana kalau Nabi bagi tahu tu lebih baik, mana tahu bila waktu Lailatul Qadar tu, ada ulama lain terjemah, rahsia tu lebih baik. Wallahu alam. Dalam bab ni kita boleh ambil dua-dua makna lah. Ada makna sama ada rahsiakan ke ataupun tak rahsiakan. Di akhirnya Nabi menyebut, carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ke-7 dan yang ke-9 dan yang ke-5. Jadi susahlah sikit. Malam-malam ganjil lah. Itu yang kata 25, 27, 29 tu. Jadi susah. Tak tahu lah, susah ke senang? Tak. Mungkin senang juga, kita tak tahu betul-betul bila. Jadi ada orang kata malam tadi tu kau dah. Okeylah, yes. Mari orang lain pula, lepas 2 hari saya rasa malam tadi. Masing-masing semua rasa Lailatul Qadar tu dia punya. Tak apalah. Mungkin senang gitulah kot. Ada yang pula mana tiap malam dia bangun. Tu mungkin lah. Dah tak tahu bila, nyudahnya tiap malam dia bangun. Tak, kalau hak tahu malam 27 saja, dia kira malam 27 tu lah, hak lain keras hampir kesiar. Jadi adalah kebaikan-kebaikan di situ yang disebut oleh Nabi SAW tu. Kerahsiaan dan terbukanya malam Lailatul Qadar itu mungkin ada hikmah tersendirinya. Walaupun asasnya bila mana sahabat bertengkar itu menyebabkan terangkat tadi. Kerahmatan lah. Pemberitahuan tentang Lailatul Qadar ni adalah rahmat daripada Allah SWT. Kan malam tu malam turunnya rahmat, malam Allah menentukan rezeki, malam Allah menentukan keputusan manusia baik buruk dan sebagainya. Habis hadis terakhir pada malam ni insya-Allah. Babu su'ali Jibril, sempat tidak ni insya-Allah kita baca dulu. Babu su'ali Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman wal Islam wal ihsan wa ilmi as-sa'ah wa bayanin Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu. Thumma qala ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum faja'ala dhalika kullahu dinan wa ma bayyana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam liwafdi 'Abdul Qais min al-iman wa qawlihi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Ini hadis masyhur kita biasa dengar. Maksudnya bab pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai iman, Islam dan ihsan, dan tentang bilakah diketahui waktu kiamat, dan keterangan Nabi kepadanya kemudian, dan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yakni kepada Jibril. Kemudian baginda bersabda, Jibril alaihissalam telah datang untuk mengajarkan kepada kamu. Ini penghujung hadis tersebut.
agama kamu dan menjadikan semuanya agama. Ini soal iman, soal Islam, soal ihsan, soal kiamat, kan? Itu adalah perkara-perkara agama. Kita kena tahu, kan? Jadi persoalan-persoalan ni kita kena belajar. Itulah persoalan agamanya, kan? Kena mengaji benda yang dikatakan iman, apa yang dikatakan Islam, apa yang dikatakan ihsan. Kena mengaji tentang kiamat. Macam mana selepas daripada kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, tak masuk dalam alam barzah tu, semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sampailah kita, saya berhasrat kalau boleh nak membaca benda tu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Seronok tuan-tuan kalau kita baca, kan? Dan kita duduk di alam yang pasti, yang kita semua akan hadir, yang jarang. Kalau Kuantan ni rasa tak ada orang bercerita tentang tu lagi, kan? Persediaan menghadapi mati mungkin ada, tak? Maknanya bila macam mana jenazah tu nak dikebumikan, semua tu ada. Tapi lepas pada jenazah tu kita tinggal tu, benda cerita je. Semua ada dalam hadis, kan? Ada hadis, tapi jarang orang nak cerita benda tu. Sedangkan kita kena tahu juga tu, itu perjalanan sebenar kita. Lagi lama daripada dunia ni, tak? Lagi lama, itu perjalanan sebenar. Start pada kita, orang tinggal aja kita tu, ada cerita-cerita yang akan berlaku yang disebut, diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Mungkin kita boleh cari, tuan-tuan boleh cari buku-buku yang berkaitan dengan, tapi cari daripada buku-buku, mungkin antara buku yang baiknya adalah buku Imam Al-Qurtubi, buku Tazkirah, sebagai contoh, kan? Dia betik daripada buku-buku, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu persoalan iman, kan? Tak habis sekadar kita bincang apa akidah, tak habis sekadar kita bincang apa itu Islam, tak habis sekadar kita bincang ihsan, soal apa ni, takabur, soal kita nak jangan jadi orang takabur. Ihsan benda bersifat bersifat yang nak menjadikan kita orang ikhlas. Tak habis kita kena bincang juga tentang kiamat ni, tentang lepas mati ni, kan? Itu dia. Barulah yang dikatakan sempurnanya persoalan keagamaan yang kita bincang. Juga keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais mengenai iman, juga mengenai firman Allah Taala, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang memilih mencari selain daripada agama Islam sebagai cara hidup dia, cara berfikir dia, cara berpakaian dia, cara berhibur dia, cara bersukan dia, cara berbudaya, cara bekerja, cara berniaga, kan? Semua tu ada dalam Islam. Tiba-tiba dipilih cara lain, maka tidak akan diterima daripadanya. Allah tak terima, kan? Dan dia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi-rugi je lah, kan? Jadi kita ni kalau nak bekerja, bagaimana kita nak bekerja cara Islam? Kalau kita nak bersukan, macam mana bersukan cara Islam, kan? Nak berbudaya, macam mana nak berbudaya cara Islam? Nak berpolitik, macam mana nak berpolitik cara Islam, kan? Kita nak apa lagi? Hidup kita ni semua, berpakaian, bersukan, nak melancong cara Islam, kan? Ada boleh. Macam mana pelancongan cara Islam, kan? Sekali pun alhamdulillah dah ada pakej-pakej Islamik, kan? Bagus, kan? Bukan kita kata tak salah, nak pergi mana pergilah, Pulau Mabul, pulau apa pergi, kan? Kita cara kita lah. Tapi kalau nak buat macam mana, kadang-kadang kita pun dah peraturan tu begitu, kan? Saya bawa juga orang pergi Pulau Mabul dulu, kan? Tapi lah kadang-kadang kita dah terpaksa bergabung dengan orang lain punya, susah jugalah. Walaupun kita ajak kawan-kawan kita sembahyang Jumaat, tapi dan bila balik ke tempat penginapan tu, setengah makcik, ada seorang makcik tu sampai tak nak makan dia. Banyak kat sotong kering situ, kan? Tak boleh makan dia. Dia dah makan Maggi, duduk 2 hari situ. Dia tak boleh makan, dia kata, tak boleh ustaz, saya tak boleh. Macam mana makcik minta maaf lah, kan? Kita tempah sekali, kan? Bayar sekali, rupanya duduk sebelah dia, kan? Tak darah lah. Tapi maknanya kita boleh buat cara Islam dalam masalah, kan? Pelancongan Islam. Macam saya sebut apa ni, saya sebut dalam satu kuliah saya,
2 minggu lepas saya orang ajak main bowling. Kan? Pergilah juga kan. Orang suruh kita pakai jubah-jubah pun kata ustaz pakai jubah pun tak apa, dia kata. Tak, saya pakai jubah ni kata. Tak pakai tak apa. Main. Saya duk fikir duk tengok hak tu main tu semua orang Islam ke? Tak ada apa orang bukan Islam pun. Macam mana dia nak buat main bowling ni supaya hak mari tu kan waktu sembahyang terjaga. Tak. Benda yang dia pasang waktu suasana bukan payah benda pun nak bagi jari Islamik tu. Kan? Bukanlah waktu kita habis 6.30 tu nak maghrib pukul 6.50, pasukan kedua pula masuk. Bila nak sembahyang ni weh? Itu je sebenarnya, Kan? Pergi bowling ke, pergi berenang ke, benda lagi. Nah, tak salah. Tapi macam mana nak jadikan benda tu kan Islamik? Kan? Islamik. Bukan nak berjudi pula masa tu, main golf ke, apa salah? Kan? Tapi orang perempuan nak main-main lah. Kan? Tutup aurat, nak baling bola tu bukan pasal saya pergi sampai hari ni sakit lagi ni. Dah 2 minggu lah. Benda tak biasa main Apa hari ni betul bukan sungguh sekarang sakit lagi. Perempuan pergilah bagai tu tak ada masalah main lah kan. Anak-anak main tak masalah. Tapi itulah bagaimana suasana tu kita nak jadikan suasana Islami. Saya sebut dalam kuliah, saya sebut dalam kemudian nak ceritakan bukan kata bila ustaz tak boleh main bowling ni, bila Tok Imam tak boleh. Tak, main boleh. Kita nak main juga. Tapi tolong buat suasana yang ikut Islam lah. Kan? Hormati waktu semayang, kan? Pastikan maknanya tak ada unsur-unsur nak berjudi tu. Dah. Itu pertandingan-pertandingan yang maknanya ada pertaruhan, tak payahlah. Kan? Kita nak jadikan sebagai permainan keluarga. Tak apa. Tak ada masalah. Kan? Daripada main takraw, main tu, main bowling pula. Kan? Sama je. Kan? Cuma je dia tempat tu kena sewa. Tak apalah, sewa lah. Kan? Kalau main takraw tak ada kena sewa. Kan? Allahu Akbar. Jadi itu dia yang dikatakan cara hidup Islam, cara bersukan, cara apa semua. Dan dia pada hari akhirat kelak daripada orang yang kalau kita tak ikut cara hidup Islam, maka rugilah. Habis duit pergi melancong, habis duit main, habis duit berniaga saja je. Kan? Bila mana tak dihiraukan soal-soal asas dalam Islam tadi. Musaddad telah menyampaikan kepada kami katanya. Qala hadatsana Musaddad, kita dah baca tadi. Belum lagi. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Ismail. Boleh ke lagi? Habiskan ni ya. Ibnu Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam baridan yawman lin-nas fa'atahu Jibril. Faqala mal iman? Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa biqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Qala mal Islam? Qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih wa tuqimas salah wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Qala mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala mata as-sa'ah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Idza waladatil amanatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Thumma tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah al-ayah. Summa adbara faqala rudduhu falam yarau syai'an faqala hadha Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Qala Abu Abdillah ja'ala dhalika kullahu minal iman. Maksudnya Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Hadis ini dah pernah kita baca sebelum ni tapi ini dalam konteks istinbat yang lain daripada Al-Imam Al-Bukhari. Musaddad telah menyampaikan kepada kami katanya Ismail bin Ibrahim telah menyampaikan kepada kami katanya Abu Hayyan At-Taimi telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah katanya pada suatu hari Nabi SAW muncul kepada orang ramai lalu datang Jibril menemuinya dan bertanya apakah iman. Kalau dalam riwayat yang lain tu datang Jibril datang seperti seorang lelaki datang duduk dengan Nabi kan. Itu sebenarnya dia riwayat bil makna. Bila riwayat bil makna tu berbagai beza sikit lah tapi sebenarnya kisah yang sama, cerita yang sama.
Barizan ni Nabi agak maknanya terzahir sikit antara para sahabat. Memanglah tinggi sikit, lepas tu tak ada masalah. Orang yang kuliah ceramah dia tinggi sikit kan. Itu maknanya barizan tu. Barizan yauman linnas tu. Maknanya dia terzahir sikit. Dia antara muncul kepada orang ramai. Diterjemah situ muncul. Tapi lebih tepat je dia barizan ni terzahir. Maknanya dia agak tinggi sikit supaya orang nampak lah. Orang nampak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini dia terjemah hari Nabi muncul kepada orang ramai. Dia sedikit kurang tepat lah kan. Lalu datang Jibril menemuinya dan bertanya apakah iman. Sebab tu sahabat boleh tengok. Kalau riwayat lain tu dia duduk depan Nabi pegang paha Nabi kan, fa akhadha fakhizai ala fakhizai, duduk depan Nabi datang-datang tu kan. Jadi sahabat boleh nampak suasana tu sebab Nabi tinggi sikit dengan sahabat ketika itu. Jawab baginda, iman ialah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada pertemuan dengannya dan kepada rasul-rasulnya, juga engkau beriman kepada kebangkitan. Dia bertanya lagi, apakah Islam? Sebab tu kita kata riwayat bil makna ni. Maknanya kalau dalam riwayat lain ada yang tanya apa Islam tu dulu. Ini tanya iman dulu. Jawab baginda, Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah ihsan? Jawab baginda, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah Allah itu melihat engkau. Ini kita kena, itu mana ihsan. Mana buat semata-mata kerana Allah lah. Semata-mata mencari mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena rasa Allah sentiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Allah tu hampir dengan kita. Allah tu sentiasa mengawasi segala apa yang kita lakukan. Dia bertanya lagi, bilakah hari kiamat? Jawab baginda, orang yang ditanya mengenai kiamat itu bukankah lebih tahu daripada orang yang bertanya? Nak gambarkan Nabi sebenarnya tahu dah yang datang tu malaikat. Dan aku akan ceritakan kepada engkau tentang tanda-tandanya, iaitu apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Ini gambaran disebut oleh ulama hadis, ialah gambaran anak yang derhaka. Bila mana hamba perempuan melahirkan tuannya, iaitu anak tanda kiamat dia apa? Bila mana anak derhaka kepada ibunya. Dan apabila gembala-gembala unta yang hitam berlumba-lumba membina bangunan. Itu gambaran apa? Gambaran bila digambarkan tentang apabila gembala-gembala unta hitam berlumba-lumba, maknanya orang miskin, orang yang tak ada ilmu, orang yang dialah jadi penguasa, dialah jadi pemerintah kan. Padahal dia tak ada benda pun, ilmu tak ada ke mana pun kan. Tapi tiba-tiba dia pula menguasai pula, bina bangunan-bangunan yang tinggi pula. Itu gambaran disebut. Ilmu waktu hari kiamat itu adalah termasuk dalam 5 perkara yang tiada sesiapa pun mengetahuinya melainkan Allah. Disebut pula bahawa ilmu kiamat ni bila masa berlakunya di bawah ilmu Allah SWT. Kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam akhir surah Al-Luqman, sesungguhnya di sisi Allah sahaja pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Apa lagi? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi wa ma tadri nafsun wa ma. Berarti ada 5 perkara tu, saya tak ingat pula ada tu ayat tu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Lagi? Tadi apa? Wa yunazzilul ghais. Wa yunazzilu wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 perkara. Allah SWT hanya tahu, hanya Allah saja yang tahu tentang bila kiamat. Hanya Allah saja yang tahu di mana hujan akan turun. Hanya Allah yang tahu apa ada dalam kandungan ibu. Hanya Allah yang tahu apa yang kamu akan lakukan selepas daripada ni. Kita memang rancanglah lepas ni nak balik.
Tapi rupanya tak sampai rumah dulu. Singgah minum air dulu. Dan hanya Allah yang tahu di mana kamu akan mati. Itu 5 perkara hanya pada ilmu Allah SWT. Kemudian lelaki itu berundur. Dari situ lalu baginda bersabda, kembalikan orang itu ke sini. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu pun. Lalu baginda bersabda, itulah Jibril. Maknanya Nabi minta panggil balik semula kan? Tak ada dah kan? Lalu ada riwayat kata bukan hari itu Nabi sebut, ada yang kata lepas 3 hari. Ada dalam riwayat menyebut lepas 3 hari baru Nabi tanya, tahu tak siapa yang datang tu kan? Barulah bila sahabat jawab Allah wa Rasuluhu alam, lalu Nabi kata itulah Jibril yang mengajar manusia tentang agama, yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Ujar Abu Abdullah, ia jadikan semuanya itu daripada iman. Dan hujung tu yang berkaitan dengan bab kita yang kita sebut ni ialah Imam Bukhari masukkan hadis ni nak gambarkan semua persoalan tadi itu adalah persoalan iman. Ihsan pun tentang iman, Islam pun iman, cerita bab kiamat pun iman. Itu sebenarnya. Betul dia kata, ujar Abu Abdullah, ia jadikan semuanya itu daripada iman. Sebab itulah dibawa hadis ni tentang pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW ini. Semua perkara-perkara itu dah termasuk dalam persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu kelemahan hadisnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.